Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi. Okey, hari ni kita terus sambung balik kita punya ni, iaitu tajuk masih lagi masa dan waktu. Kita nak tahu tentang tempoh. Okey, kita nak tahu tentang tempoh masa, tempoh waktu. Okey, sebelum ni kita tahu tukar 12 jam dengan sistem 24 jam. Okey, hari ni kita nak pergi tengok tempoh waktu. Okey, contoh dekat situ kita tengok buku teks kita. Awak tengok buku teks awak pun. Okey, contoh kat situ, okay, kami bermain bola dari pukul 10.05 pagi hingga 10.50 pagi. Okey, jadi 10.05 pagi maknanya 10.05 pagi jarum panjang dekat jarum pendek dekat nombor 10, jarum panjang dekat nombor 1 kan. Okey, tu. Okey, kemudian dia kata dia habis dekat 10.50 pagi. 10.50 pagi maknanya jarum panjang dia dah bergerak sampai dekat nombor 10 lah, 50. Kan? Kan kita punya jam 1 ni 5, 1 5 minit, 2 ni 10, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40, 9 45. Jadi 10 ni 50. Jadi 10.50 maknanya jarum jam yang panjang ni dia dah bergerak. Dia dah sampai sini, bergerak sampai sini. Kita tengok dekat sebelah sini lah. Ni kat sebelah sini dia dah tunjuk dah. Okay, jarum panjang dia dah sampai dekat nombor 10. Jadi tadi dia bermula pada pukul 10.05. Jarum panjang dia dekat nombor 1. Ni, kat nombor 1 ni. Kemudian dia dah berjalan sampai 10.50. Jadi kita nak tahu berapa tempoh masa dia. Jadi bila jam tu bergerak, dia bergerak sini, pergi nombor 4, pergi nombor 5, pergi nombor 6, pergi 7, pergi 8, pergi 9, pergi 10. Jadi kita nak tahu berapa tempoh masa dia orang main bola ni. Jadi bila dia bergerak daripada 1 pergi 1 tu, itu mewakili 5 minit. Sebab yang kecil-kecil tu kan, satu senggatan tu mewakili 1 minit. Jadi kita terus je lah kat sini. Cukup padam ni, tak nampak. Kat sini pun dia dah ada dah garisan anak panah warna hijau ni. Dia bergerak satu tu, dia kira 5 minit terus lah. Sebab kita kira terus yang nombor yang besar tu. Jadi bergerak ni 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, 25 minit, 30 minit, 35 minit, 40 minit, 45 minit. Jadi berapa lama dia orang main bola? 45 minit. Okey, macam tu. Kita tengok jam macam tu saja. Okey. Atau satu cara kita tengok jam macam tu. Okey, satu cara lagi kita tengok kat sini. Berapa lamakah ibu menjahit baju kurung? Okay, dia memula jam 14 sifar-sifar. 14 sifar-sifar ni sistem 24 jam. Okey, 14 sifar-sifar ni. Dia tulis 14 sifar-sifar. Okey. Dia habis pada 16 sifar-sifar. Okey, jadi 14 sifar-sifar ni, jam 14 sifar-sifar ni maksudnya sebenarnya pukul berapa ni kalau kita tukar sistem 12 jam? Pukul berapa? 14. 14 ni maksudnya pukul. Okey, lepas 12, 13. Lepas 13, 14. Jadi 1, 2. Okey, jadi maknanya dia mula pada pukul 2 petang, 2 PM. Jadi habis pada 16. 16 pukul apa? 12, 13, 14, 15, 16. Jadi maknanya 1, 2, 3, 4. Dia habis pada pukul 4.
Okey. Itu saja cikgu nak masuk sikit tentang sistem 12 jam dengan 24 jam ni. Okey. Jadi kita tengok kat sini macam mana cara kita nak kira kalau kita nak menggunakan garis masa. Ni tadi kita guna jam. Yang pertama tadi kita guna jam, ni kita guna garis masa. Okey. Dimula pada jam 14 sifar-sifar. Di jam 14 sifar-sifar, kalau kita buat garis masa lepas 14 15. Lepas 15 16 kan. Okey, jadi 14 pergi 15 1 jam. Dan 15 pergi 16 1 jam. Jadi 1 jam tambah 1 jam 2 jam. Jadi kita tahu berapa lama ibu jahit. Ibu jahit baju kurung 2 jam. Okey. Boleh Okey. Kemudian kita tengok contoh yang ketiga pula. Okey, contoh yang ketiga. Okey, kira tempoh mula gotong royong hingga selesai. Okey, gotong royong dia mula pada pukul 7.40 AM tu maksudnya pagi lah. Okey, 7.40 pagi. Kemudian dia habis pada pukul 11.40. Ni mula nampak dia berkumpul dan taklimat. Kemudian dia selesai. Okey, satu cara yang ni kita guna garis masa tadi. Okey. Dia mula. Okey, 7.40 tu taklimat. Okey, baru kita faham. Dia kata mula gotong royong. Maksudnya dia mula gotong royong. Okey. Cikgu tersilap kat sini. Dia mula gotong royong pada 8.10 lah. Dia mula pada 8.10. Okay. Jadi kita nak gunakan cara garis masa kita. Satu cara tadi yang guna jam tadi kan. Awak gerak guna jam tadi. Okay. Ini kita guna garis masa. Okay, guna garis masa. Dia mula 8.10. Okay, ni 8.10. Dia mula. Lepas 8.10 kalau tambah 1 jam. 8.10 tambah 1 jam 9.10. Okey, 9.10 tambah 1 jam lagi. Jadi 10.10. Okey, tambah 1 jam lagi 11.10. Tak habis lagi 11.10. Dia habis kat sini tadi 11.40. Jadi maksudnya 11.10 nak pergi 11.40. Okey, 11.10 nak pergi 11.40. Kita ada lagi 30 minit kan. Yalah 11.10 11.20 1 minit 10 minit 11.30 11.40 30 minit lah 11.10. Okey, ni 11.10. Kalau tambah 10 minit dia jadi 11.20. Okey, tambah lagi 10 minit 11.30. Tambah lagi 10 minit baru dapat sini 11.40. Ni dia naik 10 minit 10 minit. Ni dia naik 10 minit. Tadi 1 jam, dia naik 1 jam. Okey, jadi ada lagi 30 minit. Jadi jawapan dia ialah berapa tempoh masa dia? 1 jam. 8.10 pergi 9.10 1 jam. Kemudian 9.10 pergi 10.10 2 jam. 10.10 pergi 11.10 3 jam. Kemudian tadi ada lagi 30 minit. Jadi 3 jam 30 minit. Okey, satu cara lagi. Banyak cara, memang banyak cara. Satu cara lagi kita tolak macam ni. Okey, kita bahagikan jam dan minit. Okey, jam dan minit kita tak boleh gabungkan sekali. Kita tak boleh gabung ni sekali sebab tak sama. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kita tak boleh gabungkan sekali. Kita kena asingkan. Ada rumah jam, ada rumah minit. Nanti awak buat soalan, buat latihan kejap lagi cikgu minta awak buat latihan pun buat macam tu. Kena asingkan ya. Jam dengan minit sebelah-sebelah macam ni. Okey. Sebab dia tak sama. Okay, kemudian 11.40 dia habis, dia mula pada 8.10. Jadi 40 tolak dengan 10. Okay, ataupun sifar tolak sifar, dapat sifar sini. Okay, kemudian 4 tolak 1, 3 kat sini. Okay, 11, 8, 43. Dapatlah jawapannya 3 jam 30 minit. Sama sajalah. Okey. Baik. Itu satu. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Okey, contoh yang seterusnya lagi. Okey, ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 petang. Kira tempoh bekerja ayah bekerja. Okey, ayah mula pada pukul 7.30. Okey, 7.30. Okey, ni dia guna garis masa. Okey, 7.30. Dia buat sini dulu sampai pukul 8 dulu sebab nak senang kira. Dia nak kira 1 jam 1 jam. Dia kira dulu yang ini dulu. 7.30 sampai pukul 8 dulu. Okey, 7.30 sampai pukul 8. Ada berapa minit? 7.30 sampai pukul 8. 30 minit lah. Ada 30 minit lagi. Okey, 30 minit. So, sekarang kita kira mula daripada pukul 8. 8 pergi 9,
1 jam. 9 pergi 10. 10 pergi 11. 11 pergi 12. 12 pergi 1. 1 pergi 2. 2 pergi 3. 3 pergi 4. 4 pergi 5. Jadi kita kira berapa dah ni. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam. Ni 9 jam dekat sini. Dekat depan ni tadi ada 30 minit kan? Okey, jadi 9 jam 30 minit. Itu satu cara. Kemudian cara yang kedua kita boleh guna kalau nak guna tolak. Okey, kalau nak guna tolak, ayah dia balik, ayah dia tamat pada pukul 5 petang. Jadi 5 petang, ayah dia pergi kerja pukul 7.30. Jadi 5 macam mana nak tolak 7 pula? Boleh tak 5 tolak 7? Tak boleh. 5 mana boleh tolak 7. Jadi kita tukar dia ke dalam sistem 24 jam. Tu penting kita belajar mula-mula. Itu sistem 24 jam. Ada orang buat kuis, dia salah. Banyak kuis dia. Dia mesti tembak je. Cikgu bagi kuis kat Google Form hari tu, dia banyak salah. Siapa tak mengaku? Yelah, tak baca lah tu. Kan cikgu suruh tengok buku dulu. Okey, jadi tengok. Dia balik pukul 5 petang. 5 petang kalau dalam sistem 24 jam, dia jadi jam 17. Ni kat sini ni dia ada tulis ni. Jam 17. Ada dalam buku teks. Tengok dalam buku teks. Mula-mula sekali cikgu suruh tengok. Cikgu suruh tengok yang sistem 24 jam tu. Dia macam warna kuning tu. Tempoh masa tu. Tengok buku teks balik. Tu dah kena tengok. Bukannya orang suruh ni saja suka-suka. Mana ke? Muka surat 140. Tengok balik muka surat 140. Betul tak pukul 5 tu jam 17? Betul lah jawapannya. Tengok balik muka surat 140 nanti. Okey. Jadi baru kita asingkan jam dan juga minit. Jadi 17 sifar-sifar tu jam 5 pukul 5. Okey. Kemudian tolak dengan 7.30 ayah dia. Okey, baru boleh tolak 17 dengan 7. Okey. Tapi dekat sini, awak tengok sini, 17 sifar-sifar. Okey, cikgu tunjuk dekat sini lah. Cikgu buat rumah jam. Kita kena buat bezakan dia sebab dia tak sama. Jam dengan minit ni dia tak sama. Okey, jadi jam pukul 5 tadi jam 17 sifar-sifar. Nak tolak dengan ayah dia tadi 7.30. 7.30. Okey, jadi awak tengok kat sini. Okey. Kat sini minit dia sifar. Sifar-sifar. Jadi tak boleh sifar nak tolak 30. Kita pinjam daripada rumah jam. Cikgu guna warna biru kot nampak. Situ gelap tiba-tiba. Okey. Pinjam daripada rumah jam. Jadi rumah jam ni 17, dia tinggal 16. Kita pinjam 1. Okey, 1 jam kita pinjam, tapi dia nak pergi rumah minit. Okey, 1 jam kita ambil. Okey, ambil sekarang tinggal 16. Tapi 1 jam tu sebenarnya sama dengan berapa minit? 1 jam. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi, bila kita nak pinjam dia, kita pinjam 1 jam, sebenarnya kita pinjam 60 tau. Kita pinjam 60. Kenapa pula pinjam 60? Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Tadi awak pun cakap macam tu kan. Jadi maksudnya, walaupun kita pinjam 1, tapi sebenarnya dia sama dengan 60 minit. Sebab ni rumah dia lain. Ni rumah jam, ni rumah minit. Dia rumah lain-lain. Boleh tak kita masuk rumah orang lain suka-suka? Tak boleh kan? Kena minta kebenaran. Sama lah macam ni. Dia nak pinjam, dia nak masuk rumah lain. Jam, dia nak masuk rumah minit. Dia kena minta kebenaran. Kebenaran dia apa? Dia kena tukar dulu. Dia tukar jadi minit. Dia minta kebenaran lah. Hey, saya 1 jam. Saya nak minta kebenaran masuk rumah minit. Oh, awak nak masuk rumah minit, awak kena tukar lah dulu. Jadi minit. Jadi dia tukar jadi minit. Jadi 1 jam jadi 60 minit. Kat sini. Jadi baru boleh tolak. 60 tolak 30. 6 tolak 3. 6 tolak 3. 3 ni 30 lah ni. Okay. Kemudian 16 tolak 7. Dapat 9. Dia baru dapat jawapan dia. Nampak ni. 9 jam 30 minit. Sama lah macam cikgu tunjuk tadi. Sama je dengan kita kira garis masa tadi. Jadi ada 2 cara kat situ. Satu, kita buat garis masa yang macam dekat atas ni. Ini lagi senang sebenarnya kan. 1 jam, 1 jam, 1 jam. Yang ni kita tolak. Yang satu cara lagi kita main tolak macam ni. Ini tolak ni kena pinjam lah apalah. Okey. Okey. Baik. Boleh tu nanti tengok dekat YouTube, cikgu letak dekat YouTube. Okey. Baik, jadi untuk kita punya tugasan hari ni,
Cikgu nak minta awak buat dekat sini. Dalam buku MT1 muka surat 144 yang uji diri ni. Nombor 1 A dengan B. Cuba awak buat. Nak guna cara yang mana? Ikut awak. Awak rasa cara yang garis-garis ni lagi senang, awak buat yang garis-garis ni. Kalau cara nombor 2 ni senang, awak buat cara yang tu. Awak pilih yang mana lagi senang, lagi mudah untuk awak. Bukan dua-dua tau. Pilih. Pilih satu cara. Okey. Pilih satu cara yang mana mudah, yang senang. Ini saja untuk ini. Nombor 1 A dengan B. Buat dalam buku MT1. Nanti letak dalam turn in dalam Google Classroom ya. Boleh tu ya. Boleh tengok dalam buku awak balik. Okey, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa di lain masa. Wallahu alam. Nanti apa-apa Telegram je. Okey,